Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam. Alright, for this class, we are going to continue with new topic. New topic, chapter 8, probability. Okay, are you ready? Yes, madam. Alright, first, madam share screen dulu. Boleh nampak? Boleh, madam. Alright. Okay, kita start. Lecture 1 of 3. Okay. For topic 8, probability, we have 3 lecture. Ada 3 kuliah. Lecture 1, lecture 2, lecture 3. Okay. For lecture 1, subtopic is 8.1 event and probability. Okay, event and probability. Alright, we are going to define the concept of experiment, outcome, event, sample space, and random selection. And then we are going to state the basic law of probability, find the probability of an event. Okay, so introduction dia. Probability is a measure of likelihood that an event will occur. Probability is quantified as a number between 0 and 1, where 0 indicate impossibility and 1 indicate certainty. The higher probability of an event, the more certain we are that the event will occur. How likely something is to happen. Okay, probability is a type of ratio where we compare how many times an outcome can occur compared to a possible outcome. Okay, so probability ni dia adalah nisbah yang kita compare berapa banyak outcome boleh berlaku dengan nisbah antara berapa banyak bilangan outcome tu boleh berlaku dengan all possible outcome. Semua hasil kemungkinan yang boleh berlaku lah. Okay, for example, what is the probability to get a seat where you roll a die? Okay, kalau contohnya kalau kat sini disebut a die. A die is a singular of dice, dadu. Singular, dia singular. Maksudnya dia satu dadu. Okay, what is the probability to get a seat where you roll a die? So, jadi dadu, kita ada berapa side? Dadu kita ada 6 side. Okay, contohnya. Okay, contohnya ni dadu. Okay, kita ada side 1. Lepas tu kita ada side 2. Kita ada side 3. Ada 4 dan ada 6. Okay. So, dia punya soalan dia, what is the probability to get a 6 when you roll a die? Katakanlah beda baling. Beda baling dan beda dapat 6. Okay. So, maksudnya 6 ni ada 1. Okay. And then, once kita dapat 1, 6, daripada ada berapa banyak possible outcome? Dia ada 6 possible outcome. Which is 1, 2, 3 until 6 lah. Okay. So, okay. So, bermaksud dia punya probability dia adalah 1/6. Okay.
So dia soalan dia, what is the probability to get a 6 when you roll a die? So 6 ada 1, daripada possible outcome dia ada 6. Possible outcome dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So inilah 6 possible outcome. Okay. Suppose that a process could lead to or more different outcome is to be observed. And there is certainty beforehand as to which outcome will occur. Below are some example. For example, a coin is tossed. Duit shilling. Duit shilling kalau kita baling, kita akan dapat apa? Kita akan dapat sama ada head ataupun or tail. Kepala ataupun tail. Tail apa? Okay. Tak keluar pula perkataan tu. So head or tail. So kita guna H ataupun T. Okay. A die is rolled. Tadi Media dah sebut. Dia boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. And then a card is drawn from pack of 52 cards. So satu card kita pilih daripada 52. Okay. So jadi kita boleh kira probability dia lah. So jadi dia punya boleh jadi daripada 52 card tu ada macam-macam card lah. Satu kita pilih. Okay. A ball is taken out from a box containing 20 ball with different color. So jadi a ball is taken out from a box containing 20 ball. So jadi satu daripada 20 ball with different color. Mungkin kalau dalam box tu kita ada yellow, red, blue. So let's say satu ball yang kita ambil tu adalah let's say yellow. So jadi boleh cari probability of yellow ball is taken out. Okay. Ni adalah contoh-contoh example yang biasa yang kita guna untuk probability lah. Okay. Each of these example involve a random experiment. Iaitu eksperimen rawak. Okay. A random experiment is a process leading to at least 2 possible outcomes with uncertainty as to which they will occur. Okay. If a coin is thrown, the result will be either a head or tail. Tadi Mira sebut. Kalau kita baling duit shilling, boleh jadi kita akan dapat head ataupun tail. So kalau probability of head is 1, head ada 1, daripada all possible outcome is 2, head dengan tail. So if a die is rolled, the result will be one of the number. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So jadi kalau yang contoh tadi, probability of getting 6. So then 1/6. Okay. In each case, the different possible outcome are called basic outcome. The set of this outcome which exhausts all possibility is called the sample space of random variable. Okay. Sample space, okay, adalah all possibilities. Actually dia adalah kalau if a die is rolled, dia punya sample space dia adalah kita tulis dalam bentuk as, sample space as, kalau contoh a die is rolled. So dia punya sample space dia, bila tulis atas is, dia mesti ada bracket 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So this is sample space untuk a die is rolled. Kalau let's say if a coin is thrown, sample space dia adalah head or tail. Okay. Ini kalau baling a coin is thrown. 1 shilling kita baling. Okay. Alright. The possible outcome of random experiment are called the basic outcome. So basic outcome kalau untuk a die is rolled adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1 tu. Untuk dapat 1, untuk dapat 2, untuk dapat 3, dapat 4, dapat 5. Okay. And the set of all basic outcome is called the sample space. Okay, Mira dah sebut tadi. Sample space adalah possible outcome lah, set of basic outcome. Okay. Alright.
Kita tengok example 1. Okay. A die is roll. Okay, macam Ida sebut tadi, dia ada 6 side. We have 6 side. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia punya sample space dia is 1, 2, 3, 4, 5, 6. N is dia punya bilangan sample space, and S2 is equal to 6 lah, because 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kat sini. Okay, this is a die is roll lah. Okay, kalau let's say example 2, dia sebut 2 coin are toast. Kita baling 2 shilling. 2 shilling. Setiap shilling ni dia punya boleh jadi head or tail. Ni coin 1, ini coin 2. Coin 1 boleh jadi baling dapat head ataupun tail. Sama juga dengan coin 2, head or tail. Okay, so jadi dia punya sample space dia boleh jadi coin pertama dapat head, coin kedua dapat head, ataupun head tail, tail head or tail. So jadi kita ada berapa outcome? Kita ada 4. So jadi bilangan sample space dia adalah 4. Ni 1, 2, 3, 4. Dia head ni sebab apa? Sebab dia baling 2 shilling. Okay. So ini adalah possible outcome yang boleh dapat lah. Okay. An event is a set of basic outcome from the sample space, and it's said to occur if the random experiment give rise to one of its constituent basic outcome. Event tu adalah peristiwa lah. Okay, so kalau contoh tadi a die is roll. Peristiwa dia a die is roll lah. Okay. Okay, contohnya example 3. Yang ni dia kata refer to example 1. Refer to a die is roll. Okay. Yang ini refer example 1. Ini relate to a die is roll. Okay. So dia daripada tadi kita punya sample space adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bilangan sample space kita NS is equal to 6. Okay. Sekarang dia kata let A be the event getting value greater than 3. Okay. So jadi event yang dia punya soalan ni is getting value greater than 3. So greater than 3 adalah 4, 5, 6. So jadi A is equal to 4, 5, 6. Jadi bilangan of A and A is equal to 3. Okay. So ni dia bertindih kat bawah ni. Dibuang lah. Okay. Alright . So getting value greater than 3. So maksudnya 4, 5, 6. So A is equal to element dia is 4, 5, 6. So ada 3. So NA is equal to 3. For B, let B the event getting an odd value. Odd value adalah 1, 3, 5. So 1, 3, 5. So MB dia ada 3. Ni odd . Nombor ganjil. Odd is ganjil. So dapat 1, 3, 5. So NB is equal to 3. Okay. Kalau example 4. Okay, yang ni refer kepada 2 coin toast. 2 coin toast. Okay. So let X be the event. Event dia getting head, 1 head. Getting 1 head. Dapat 1 head. So boleh jadi head tail or tail head. Sama ada head tail ataupun tail head. So jadi NX dia is equal to 2. Let Y be the event getting at least sekurang-kurangnya 1 head. At least 1 head. So jadi boleh jadi 1 ataupun 2 head.
at least one. So at least one maksudnya paling sikit satu. Paling banyak boleh jadi dua lah. So jadi dia punya Y is equal to elemen dia HH, head tail, head, tail, head. Kalau tail tak boleh lah sebab tak ada head. So jadi NY is equal to 3. Okay. Now, kita nak tengok macam mana kita nak kira probability. Suppose that there are blue pen. A blue pen, a red pen, and a black pen. What is the chance of choosing a black pen? Okay, so kita ada 3 pen. 1 pen biru, 1 pen merah, 1 pen hitam. Okay, soalan dia nak choosing a black pen. So jadi probability dia adalah ambil 1 black pen daripada 3. So dia akan jadi 1/3. Okay. The probability of an event A occurring is denoted by PA, where PA is equal to ratio of number of successful outcome compared to total number of possible outcome. So number of successful outcome is number of members of A divided by number of sample space. NA over NS. Okay. So senang cerita, probability of A is equal to NA over N sample space. Okay. Dia sebut kat sini, as A is a subset of S or possibility space, yang ni dia dalam bentuk sample space kita lah. Okay, the numerator of this fraction is always less than or equal to the denominator. So for any event A, ayat dia tak habis. Titik ni. Okay. Alright. Okay. Kalau ikutkan probability of A is more or equal to 0, less or equal to 1. Okay. So jadi probability dia tak boleh jadi nilai negatif lah. Tak boleh negatif. Sebab tu dia sebut ni, numerator of this fraction is always less than or equal to. Supaya dia boleh dapat dalam nilai ni lah. Okay. Dalam buku awak dia ada sebut kat bawah sekali tu lah. Bahagian bawah sekali tu. Bahagian ni. Boleh nampak If PA is equal to 1, this means that the event is an absolute certainty. If PA is equal to 0, this means that the event is absolute impossibility. Okay. Alright. Example 1. One ball is taken from a bag containing 3 red and 2 blue balls. What is the probability getting a red ball? So first kita tengok bilangan dia. So jadi dia nak probability, kita tulis dulu. Probability let R be the event of getting red ball. So probability of R is equal to NR over NS. Okay, for this case, N of R is red ada berapa? Red ada 3. So jadi N of sample space, total semua ball. Kita ada berapa ball? Ada 5, madam. Ada 5. So jadi probability of getting red ball is PR is equal to 3/5. Macam ni lah.
Okay. And then how about question example 6? Probability, find the probability of obtaining a number greater than 4 on a single toss of a die. Okay, so dia nak obtaining a number greater than 4. So jadi, let's say, let F be the event of obtaining a number greater than 4. Okay, so probability of F is equal to NF over NS. Okay, so dia punya, this is single toss of a die. Maksudnya dia punya sample space is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia punya NS is equal to 6. Then F kat sini is event obtaining a number greater than 4. So greater than 4 means 5 and 6. So jadi NF is equal to 2. So then probability of F is equal to NF over NS. So mean 2 over 6. 2 over 6 boleh kecilkan tak? Boleh simplify? Boleh. Jadi 1 over 3. Okay. Alright. Seterusnya kita move kepada Venn diagram, tree diagram and contingency table. Okay. Biasanya soalan probability, kita boleh gunalah Venn diagram, sama ada Venn diagram, tree diagram or contingency table tu untuk tengok to visualize or solve the problem of probability. Maksudnya bantu kita nak carilah probability tu. So kadang-kadang dia boleh guna semua. Soalan tu dia boleh buat Venn diagram, boleh buat tree diagram, boleh buat contingency table. Kadang-kadang dia boleh buat salah satu. Dia depends kepada apa yang dia bagilah. Okay. Kalau contoh dia bagi total, biasanya kita buat table lah, contingency table. Tengok juga, dia depends lah, dia depends. Dia kena tengok soalan. Okay. Contohnya example 7. Okay. Kat sini dia nak tunjuk kat sini 3. Satu soalan, satu example 7 ni, 3 boleh guna. Okay. So, dia punya example dia kata, in a certain group of 100 student. So, total dia ada 100 student. 54 student studied calculus. 54 orang study calculus. 69 study physics. And 35 study both. 35 ni maksudnya dia study calculus dan juga dia study physics. Okay. Kalau dekat Venn diagram, okay, kat sini dia kata let F be the event. The student selected physics. So F ni untuk physics. C, the event student selected calculus, studied calculus. Okay. So, kalau dekat Venn diagram, kita akan lukis dia satu untuk F, ni circle untuk F, circle untuk C. Dia kena buat macam ni. Okay. Yang tengah, bahagian tengah ni, sini. Ini bermaksud this is intersection between F and C. Fizik dengan calculus. So dalam kes ni, ini kita boleh isi 35 kat sini. Kat sini boleh isi 35. Dia intersection between F and C. Maksudnya dua-dua boleh. Dua-dua lah study. Dia study fizik, dia study calculus. 35 kat sini. Isi yang mula-mula kat sini dulu. Okay. And then dekat yang kalau tengok ni bulatan. Ni bulatan F ni, yang ni. Termasuk 35 ya. Termasuk dengan 35 ni. Okay.
Okay, sekarang ni F, berapa orang F? F ada 69. Kat sekarang ni, dekat sini yang study fizik dan study kalkulus adalah 35. So, baki yang study fizik sahaja berapa? Macam mana nak kira kat sini? 34 madam. Macam mana dapat 34? 69 tolak 35 Okey. So total semua 69 kan belajar fizik tu. 69 tapi yang belajar fizik dan kalkulus adalah 35. So jadi kat sini yang belajar fizik sahaja adalah 69 tolak 34. Tolak 35 dapat 34. So jadi kat sini 34. Kat sini kita dapat dia 69 tolak 35. Ni tak payah tulis lah. Ni madam tulis nak bagi tahu awak ni. Ni awak janganlah pula tulis macam ni nanti. Madam buat colour lain lah. Yang ni dapat dia 69 tolak 35. Okay. Dan yang C pun samalah. So jadi yang ambil kalkulus dengan fizik adalah 35. So yang ambil kalkulus 54. So jadi kat sini 54 tolak dengan 35. So dapat berapa? Dapat 19. Okay. So jadi 35 tambah 19 dapat 54. Betul tak? Okay. So jadi sekarang ni kalau kita totalkan 34, 35 dengan 19. Dia jadi berapa? Kalau kita tambahkan 34 tambah 35 tambah 19. Ada berapa student? 88. 88. Total student ada berapa? Ada 100. So jadi ada lagi baki berapa? 12. 12. 12 tu kita letak dekat sini. Dekat luar daripada bulat tu lah. Dua bulatan tersebut. Okay. So jadi yang 12 ni maksudnya dia tak ambil fizik, dia tak ambil kalkulus. Tak ada kaitan dengan fizik kata sini. Ni 12 ni. Okay. Alright. So inilah dia punya Venn diagram dia dah lengkap lah. So ini kita kena buat kotak dia. Ni kotak sample space lah. S is for sample space. Okay. Okay. Then tree diagram pula. Okay. So total student tadi 100. So jadi dia punya branches dia adalah F dengan F prime. F ni maksudnya ambil fizik tadi kan? F ni tadi ambil fizik. F prime maksudnya dia tak ambil fizik. Okay. So yang ambil fizik kalau ikutkan adalah 69. So jadi kat sini kita letak kat ujung ni 69. Okay. Sepatutnya dekat dia punya branches ni kita kena letak probability. Tapi sekarang ni kita nak tengok total dia dulu. Okay. So kita letak kat ujung ni. Ujung 69. So jadi total kat sini 100. So jadi yang tak ambil fizik kita nak kira dia 100 tolak dengan 69. Jadi berapa? 31 ya madam. 31. So jadi kat sini kita letak 31. Jumlah 2 ni mesti dapat 100 sebab dia punya branches dia kita letak ni kan 100, dia ada cabang 2 tu 69 tambah 31. Okay. And then kita ada kan yang ambil fizik, dia ambil kalkulus. Both. Kalau ambil both kat sini 35. So jadi kat sini kita letak 35. So yang ambil kalkulus dengan tak ambil kalkulus, total dia mesti berapa? Dekat sini berapa? 69. So jadi yang tak ambil kalkulus jadi berapa kat sini? 34. 34. So kita dapat 69 tolak dengan 35 dapat 34. Okay. Dan untuk yang tak ambil kalkulus, tak ambil fizik. Okay. Tak ambil fizik,
Okey, yang tak ambil fizik tapi dia ambil kalkulus. Okey. So, kalkulus semuanya adalah 54 orang. Okey. So, jadi 54 kita boleh tolak dengan yang ambil fizik. Tolak dengan yang ambil fizik 35. So, jadi kita dapat daripada 54 ni, 54 tolak dengan 35. Yang ni ambil kalkulus. Yang ni dia ambil kalkulus and fizik. Okay, so jadi kalau kita tolak ni, kita dapatlah yang tak ambil fizik. Kat sini dia akan dapat 19. So jadi 31 yang tak ambil fizik ni. So jadi total kat sini 31 tolak 19 dapat 12. Okay, so total kat sini mesti 31 lah. Alright. So jadi macam ni lah dia punya 3 diagram dia. Okay. Dan kalau paling senang sebenarnya adalah untuk kalau dia bagi total macam ni, sebenarnya kita buat contingency table. Okay, contingency table contohnya kat sini untuk dia punya kolom kita buat C dengan C prime. C ni untuk kalkulus, C prime ni untuk tak ambil kalkulus lah. Samalah F dengan F prime. Okay, so first kita isi dia punya total. Total tadi 100 kat sini. Sini total. Isi total dulu. Lepas tu yang kedua kita isi yang dia bagi tahu 54 studied calculus. Okay. So untuk calculus dekat sini, bawah sini kita letak 54. Okay. Lepas tu ayat yang seterusnya 69 studied physics. So jadi fizik sini. Hujung ni kita letak 69. Okay. So then awak boleh complete dah bahagian sini. Bahagian row yang bawah sekali dengan kolom yang terakhir. Kat sini dengan dekat sini. Okay. So total kat sini adalah 100. Yang belah kolom terakhir ni dia punya F ni 69. So jadi F prime dia berapa? Macam nak kira F prime kat sini? Yang 69 tu tolak dengan yang ambil fizik kalkulus ke madam? Tak, kita tengok ikut kolom. Kalau ikut kolom ni 69 dengan tanda soal ni dia akan dapat 100. So jadi kat sini akan dapat bermaksud 31. Ya, 31. Kita dapat dia 100 tolak dengan 39. Okay. So ni dia tambah 2 ni akan dapat 100. Sama juga dekat sini. So sini kita boleh dapat 100 tolak 54 dapat 46. Okay. Lepas tu kita tengok pula ayat yang seterusnya. Dia kata 35 studied both. Maksudnya F intersect dengan C. Okay. So F intersect dengan C dekat sini. Dia F dan C. So sini kita akan letak 35. Kita letak warna biru. Okay. Ini maklumat yang warna biru. Okay. 35. Okay. So then awak boleh completekan dia punya table. Okay. So awak completekan bahagian yang ni kat sini. Sini 35 tambah berapa dapat 69. So maksudnya 69 tolak 35 kita akan dapat 34. Okay. So then bahagian kolom C pun sama, kita boleh completekan dia. 54 tolak 35 dapat 19. Okay. So dan terakhir sekali awak boleh totalkan dekat bahagian F prime C prime ni. So awak boleh guna kolom C prime ataupun F prime. Ikutlah. Okay. Contoh kalau guna yang F prime 19 tambah berapa dapat 31 tambah dengan 12. Kalau kita total ni pun sama kan? Dapat 46. So inilah contingency table. Kalau dia bagi total biasanya
table lah paling senang lah. Kalau dia bagi probability, kita kena buat tree diagram. Okay. Alright. So, kalau Venn diagram, ini soalan yang kalau kena kira guna formula lah. Yang ni kita nak pakai ni. Kalau dia kata A ya, A happen. Probability of A nak kira. A ni sebenarnya adalah yang bulatan ni. Dekat buku awak ada. Ni adalah A. Ni maksudnya A happen. Kalau A does not happen, complement of A. Complement A dia boleh guna sama ada A prime ataupun A bar. Okay. So yang ni maksudnya bukan A. Not A. Not A maksudnya semua kecuali A. So kalau ikutkan A adalah medium buat warna pink. Okay. Ini A. Yang warna pink ni A. Sorry, kita buat kuning sama dengan atas. Okay, kuning ni adalah A. So, jadi yang di luar daripada A tu, yang warna putih tu adalah not A. So, kita buat warna kelabu. Tak nampak lah. Tak nampak. Ni, yang di luar ni semua yang warna kelabu ni, warna grey ni, ini adalah complement A. Di luar warna kuning ni. Semua sampai satu sample space ya. So this is not A, complement of A. Okay. So then yang ketiga A intercept B. A intercept B ni clearly yang bahagian tengah ni, yang ni. Okay. Yang bentuk macam apa macam kanta cembung ni. Okay. So this is A intercept B. Alright. And then A intercept B prime. A intercept B prime adalah yang ini. Okay. Macam mana dia dapat ni? Okay. Kalau ikutkan ini A yang warna kuning. Lepas tu kita buat intersect B prime. B prime adalah di luar daripada B. Ini B. Di luar B adalah yang ini. So jadi yang bertindih adalah bahagian ini. Ini yang bertindih. Bahagian ni yang bertindih. Bertindih dengan lorekkan dengan warna kuning. Bahagian ni yang warna yang bertindih. Itu dapat dia. So jadi this is A intercept B prime. So jadi kalau nak kira probability sebenarnya kita akan guna kalau probability A intercept B prime, kita boleh guna dia probability of A tolak dengan probability of A intercept B. Bulat A tolak dengan yang intercept B yang bentuk macam kanta cembung ni. So dapatlah yang bentuk macam bulan sabit ni. Ini satu boleh guna. Okay. And then yang berapa dah? Kelima. A union B. A union B adalah yang dua bulatan ni lah. Dua bulatan ni. Okay. And then A prime intercept B prime adalah semua kecuali yang bulatan ni. So bermaksud di luar ni di luar ni. Ini maksud kalau kita nak kira probability A prime intercept B prime, kita akan kira 1 tolak dengan PA union B. 1, probability yang paling maksima adalah 1 tolak dengan PA union B. A union B yang tadi adalah yang dua bulatan ni. Media sebut tadi. Dua bulatan ni. So kita nak yang di luar bulatan ni. Tapi masih berada dalam kotak. Adalah 1 tolak PA union B. Okay. So then yang terakhir A intercept B prime. Union A prime intercept B. Dia adalah yang bulatan ni kecuali di bahagian intersection tu tak.
Okay, so ni maksudnya only one happen, either A or B, but not both. Dia A dengan B berlaku, tapi bukan yang kedua-duanya. Okay, so jadi total probability adalah maksimum adalah 1. Probability yang paling kecil adalah kosong. Negatif tak boleh. Okay, probability of complement sama dengan 1 tolak probability of, kalau contoh PA complement sama dengan 1 tolak PA lah. Ataupun PA bar tolak 1 tolak PA. Okay. Contohnya example 7. In a certain group of 100 student, okay, the total dia adalah 100. Ni soalan yang tadi juga. 54 study calculus, 69 study physics and 35 study both. If one of these student is selected at random, find the probability that the student took calculus or physics. So this one is actually dia nak probability kalau fizik PF calculus C kan. So C union F. Okay. Untuk B, dia nak probability the student did not take either of two subject. So bermaksud probability of C union F complement. So dia tak ambil pun dua-dua. Mana-mana dua subjek itu tak ambil. So C union F tapi dia kena complement. Okay. The student took physics but not calculus. Dia ambil fizik but not calculus. So F intersect C prime. C complement lah. Okay. So dia dah ada dia punya Venn diagram ni. Dia dah buat ni kat sini. Macam tadi kita construct lah. Okay. So jadi yang pertama kita nak kira probability C union F. Okay. C union F maksudnya yang bulat ni. Kalau based on yang tadi, dia adalah yang bulat ni. Yang ini. Based on Venn diagram. So, jadi sama dengan 34 tambah 35 tambah 19 over 100. So, kita dapat 22 over 25. Okay. Okay, ni C union F kalau ikut Venn diagram adalah yang bulat tu. Okay, lepas tu yang B. B probability C union F complement. So maksudnya 1 tolak dengan 22 per 25. Kita pakai yang PA complement sama dengan 1 tolak PA. Yang ni. So jadi dapat 3 per 25. Okay. Dan untuk yang C, dia nak probability F intersect C prime. Okay. Kalau ikut Venn diagram, F intersect C prime adalah yang ini. Kalau ikut Venn diagram. Yang tadi yang dekat lorek tu. Dekat muka surat 71 tu. So, ini adalah 34 per 100. So, kita boleh kecilkan jadi 17 over 50. Okay. Ini kalau based on Venn diagram lah. Kalau based on Venn diagram. So, nanti Meda nak explain kalau guna formula lah. Next time Meda explain guna formula. Takut confuse nanti. Okay. Then, kita move kepada tree diagram. Tree diagram tadi dah explain dah. Meda dah sebut tadi. Dia mesti ada branches lah. Lepas tu dekat branches ni kita letak probability . Tadi Madam kita ada bilangan. So kena letak kat ujung. Okay. So ni dia kena ada probability. Contohnya a coin is tossed twice. Dia baling 2 kali. 1 shilling dia baling 2 kali. Okay. So jadi dia punya possibility dia adalah head dengan tail. So dia mesti ada 2 kali. Ini toss 1. Ini toss 2. Toss 1 ada head tail. Toss 2 pun head dengan tail. Dia ada 2 branches. Okay. Alright. Then contingency table tadi kita dah buat dah.
So jadi kita tengok example 9. A survey is conducted on a group workers. We have production operator, administrative officer B, production operator A, EA. Lepas tu B, admin officer, security guard C. Lepas tu the survey is to determine the total working hours. Total working hours kita ada less than 40 hours D, 50 to 70 hours E, more than 70 hours is F. Okay. Total semua worker adalah 270. So jadi semua probability kena divide by 270. Dia punya NS dia adalah 270. Okay. One of the worker is survey. In the survey is randomly selected. Based on the information provided, calculate the probability the worker being production operator. Production operator dia guna simbol apa? Dia guna dia wakilkan dengan A ya. So maksudnya ini nak probability of A. Soalan A nak probability of A. Lepas tu soalan kedua, probability the worker who work between 50 to 70. Ini probability of apa? A, B, C. E saja kan? Probability of E. Okay. Dan probability the workers being an admin officer and working greater than 70. Admin officer is B, and intersect greater than 70 is F. So jadi probability of B intersect F. Okay. So kat sini admin N to intersect working greater than 70 is F. Okay. Then D, probability the workers being security guard working less than 40. So bermaksud probability security guard is C working less than 40. Maksudnya intersect dengan D. Okay. So dah ada soalan dia. So jadi kita boleh cari. A, probability of A. Bermaksud tengok pada kolom A. Ini kolom A bawah sekali. Yang ini. Total production operator is 196 over dengan berapa? Total kita 270. Okay. So yang ini 196 ni dia adalah NA lah. Tengok dekat bahagian total bawah production operator. So jadi ini boleh kecilkan jadi 98 over 135. Okay. Itu untuk A. Then untuk B pula sama. Probability of E. Dia kena tengok dekat kolom. Dia buat kelabu. Ini A ya. A dia kena tengok dekat sini. Okay. Lepas tu E. Dia tengok kat hujung. Yang ni tengok dekat row kedua. So dia punya NE dia adalah 70 divide by 270. Dia mesti sama jugalah. So jadi kita boleh kecilkan jadi 7 over 27. Then C, probability of P intersect F. So yang ini awak kena buat tengok yang bersilang. B yang ni, ni B, kolom B, lepas tu dengan row F, row yang ketiga. Okay, jadi dia bersilang dekat 8. So jadi 8 over 270. Jadi boleh kecilkan jadi 4 over 135. Then the last one, kita nak kira probability of C intersect D. Ini pun sama macam tadi. Kena tengok yang mana yang bersilang. So jadi C, kolom C yang ni intersect dengan D. D pada row pertama. So jadi dia bersilang dekat 4. So jadi 4 over 270. So then yang ni boleh kecilkan jadi 2 over 135. Okay. So jadi inilah saja untuk lecture 1. Okay. So jadi dia punya
nak lukis contingency table, nak construct contingency table, nak lukis tree diagram dan juga nak lukis Venn diagram, kita akan emphasize dalam tutorial nanti ya. Okey. So itu saja untuk hari ini. Okey. Ada apa-apa nak tanya Meda? Dan Tak ada. Okey, kalau tak ada, itu saja hari ini. Terima kasih semua.